Okey, masih sempatkah untuk kita jadi YouTubers ataupun content creator di platform YouTube pada akhir tahun 2020 ini ataupun pada tahun berikut iaitu tahun 2021 nanti? Jom kita bincangkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang menonton video ini. Terima kasih sudah klik video ini and welcome back to my channel Bro Jeb Share. So, bertemu lagi bersama saya Bro Jeb. Jadi dalam video kali ini apa yang kita akan bincangkan adalah berkaitan tentang satu persoalan yang masih sempatkah untuk kita jadi YouTubers pada masa sekarang iaitu pada akhir 2020 ini ataupun pada tahun-tahun seterusnya. Yes, kita tahu sekarang ni kita masih lagi struggle untuk berperang dengan satu pandemik iaitu COVID-19 yang kita tidak tahu bila dia punya pengakhiran. Jadi mungkin backup plan kita mencari sumber pendapatan dan sebagainya adalah untuk menjadi YouTubers. Persoalannya masih sempatkah untuk kita jadi YouTubers pada masa sekarang ini? Jadi jawapan ringkas daripada saya adalah yes, korang boleh buat channel YouTube, boleh menjadi YouTubers, boleh menjadi content creators pada bila-bila masa sahaja. Korang cuma tidak boleh buat YouTube ataupun tidak sempat untuk jadi YouTubers apabila platform YouTube ini sudah mati ataupun sudah ditutup oleh company YouTube itu sendiri. Di situ korang tidak sempatlah untuk membuat YouTube. Jadi persoalan masih sempatkah untuk jadi YouTubers pada masa sekarang adalah ya, masih sempat dan korang boleh buat channel YouTube pada bila-bila masa sahaja. Tapi banyak perkara yang korang perlu fikirkan sebelum menjadi YouTubers pada zaman sekarang, pada masa sekarang. Sebab apa? Sebab YouTube sekarang ni memang sangat jauh beza berbanding pada zaman YouTube 2017-2018 yang mana pada zaman itu zaman kegemilangan YouTubers Malaysia iaitu antaranya adalah Malutfi, Aiman Azlan dan yang seangkatan dengan mereka lah, yang mana mereka sudah start daripada awal pada tahun 2016 hingga 2018 dan pada akhir 2019 hinggalah pada tahun 2020 ni barulah kita lihat kemajuan sedikit demi sedikit tentang industri YouTube Malaysia yang mana sudah kita tahu, yang mana kita boleh nampak sendiri ramai sudah bintang-bintang YouTube dihasilkan oleh YouTubers Malaysia ni lah. Ramai sudah bintang-bintang YouTube yang lahir di Malaysia sebab kita tahu negara jiran kita sudah jauh lebih hadapan di industri YouTube berbanding kita Malaysia. Tapi tidak apa, itu satu perkara yang positif dalam industri YouTube Malaysia sebab ramai yang mau jadi YouTubers dan memang ramai juga yang terkenal di YouTube. Pada masa PKP yang pertama dahulu memang sangat ramai YouTuber yang menyerlah dan mendapat subscriber yang banyak, mendapat view yang banyak. Antaranya adalah Sugu Pavitra, Didi Chronicle, Viviana M dan seterusnya, Iman Kamil dan ramai lagi lah sebenarnya yang kita tidak tahu yang sudah mencapai ratusan ribu subscriber, yang mana mereka ni ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, 5 bulan dan dalam setahun diorang sudah capai 100,000 subscriber. Jadi kalau mereka ni boleh mencapai kejayaan macam itu, kita pun pasti boleh. Cuma ada beberapa perkara yang kita perlu fikirkan lah. Ada beberapa pro dan kontra yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah kita lihat daripada segi pronya adalah setiap hari orang lebih ramai nonton video-video ataupun konten-konten di YouTube. Anggaran dalam bilion juta views lah dalam sebulan yang kita boleh dapat daripada YouTube berbanding di Astro, di TV dan sebagainya. Dan kontranya pula adalah ada banyak saingan ataupun content creator yang sudah membuat pelbagai niche konten di YouTube. Contoh, kalau korang mau buat video pasal mancing, sudah ramai YouTuber yang membuat konten pasal mancing. Kalau korang mau buat konten pasal masakan, sudah ramai YouTuber yang membuat konten masakan. Kalau korang membuat video-video tutorial, sudah ramai video-video tutorial yang ada di YouTube. Jadi apa yang korang perlu buat untuk menghadapi masalah ini adalah korang perlu menjadi unik ataupun mencari satu identiti yang mana YouTuber lain tidak buat. Dan sebenarnya korang tidak perlu pun bersaing dengan korang punya pesaing. Apa yang korang perlu buat adalah berkawan dengan korang punya pesaing, sebab potensi apabila korang berkawan dengan yang, contoh saya buat channel tentang tips YouTube dan ada lagi kreator-kreator YouTuber lain yang buat channel yang buat konten-konten pasal tips YouTube, saya boleh berkolaborasi. Ambil kesempatan untuk berkawan dengan mereka untuk kolaborasi membuat video, menghasilkan video. So itu korang tidak jadi bersaing tapi malahan korang bekerja sama untuk sama-sama naik. So itu kepentingan apabila korang berkolaborasi dengan YouTuber-YouTuber lain. Seterusnya apa yang perlu korang fikirkan lagi adalah tentang peraturan-peraturan yang baru diwujudkan oleh YouTube, yang mana sekarang ni memang sangat susah untuk kita join YouTube Partner Program. Kalau zaman-zaman 2010, 2011, sebelum wujudnya yang syarat terbaru ini, kita buat channel YouTube boleh sudah monetize. Tapi masa sekarang ni korang perlukan ada beberapa syarat yang korang perlu penuhi, yang korang perlu capai untuk menjadi YouTube Partner Program, yang mana bila kita sudah join YouTube Partner Program,
kita boleh menjana penghasilan daripada YouTube melalui Google AdSense, iklan-iklan yang dimasukkan dalam YouTube kita, iaitu korang perlu capai 1000 subscriber untuk capai 4000 jam masa tontonan, yang mana syarat itu sebenarnya tidak senang untuk korang dapat. Sekarang ni banyak YouTuber-YouTuber yang tengah struggle untuk mencapai 1000 subscriber dan mencapai 4000 jam masa tontonan. Jadi korang perlu fikir terlebih dahulu berkaitan tentang itu. Tapi sebenarnya untuk counter masalah ni, korang boleh jadi kreatif, boleh jadi smart untuk hasilkan konten yang mana mungkin korang boleh hasilkan konten-konten yang mahu dinonton oleh orang ramai. Sebab apa? Platform YouTube ni merupakan platform yang kedua terbesar ataupun search engine yang kedua terbesar selepas Google. Jadi apa-apa persoalan dan juga masalah yang dihadapi oleh masyarakat, manusia-manusia di luar sana, mereka akan cari di sama ada di Google ataupun orang akan cari jawapan di YouTube. So YouTube ni lebih banyak orang nonton sebab dia menerangkan melalui video. Jadi saya nasihatkan apabila korang mahu jadi YouTuber pada peringkat awal, buat konten yang mahu dicari oleh orang lain. Kita anggap diri kita ni sebagai bukan siapa-siapa. Kita bukan artis yang mahu jadi YouTube. Kita bukan artis, kita bukan orang yang terkenal dan sebagainya. Jadi korang perlu membuat konten yang orang mahu cari. Menjawab persoalan-persoalan, menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh orang di luar sana. Apabila korang sudah mendapat fanbase ataupun mendapat follower yang ramai, subscriber yang ramai, disitulah baru korang akan membina brand sedikit demi sedikit untuk menaikkan korang punya channel YouTube. Memang sangat banyak persaingan lah bila korang baru mahu menjadi YouTuber pada masa sekarang, sebab ramai sudah yang jadi YouTubers, antaranya adalah artis pun sudah ramai yang menjadi YouTubers. Jadi mereka-mereka yang start daripada bawah, yang rakyat biasa yang mahu jadi YouTubers, tenggelam. Diorang punya channel tidak diketemui oleh orang lain disebabkan ramai sudah YouTuber-YouTuber yang sudah terkenal dari luar YouTube. Apabila masuk ke YouTube, mereka lebih cepat membangun ataupun lebih cepat berkembang, mendapat subscriber yang banyak dan sebagainya. Jadi kita perlu struggle untuk bersaing dengan YouTuber-YouTuber yang sudah terkenal. Dan kemudian korang juga perlu tanya kepada diri sendiri, channel apa ataupun konten apa yang korang mau sajikan kepada penonton. Contoh korang membuat tentang hobi korang adalah memancing, dan korang perlu tanya diri sendiri, untuk membuat video memancing ni, berapa kerap korang boleh buat untuk upload ke channel YouTube. Kalau korang hanya pergi mancing dalam sebulan sekali, macam mana korang mau dapatkan video untuk upload ke channel YouTube? Jadi pastikan korang buat konten ataupun niche yang mana korang boleh konsisten untuk hasilkan. Jangan sebulan sekali korang hanya pergi mancing, korang mau buat channel memancing. Untuk konsisten di YouTube ni, korang perlukan sekurang-kurangnya 1 video untuk 1 minggu. Jadi 1 bulan ada 4 video yang korang boleh upload ke channel YouTube. Dan sekurang-kurangnya korang perlu ada equipment asas untuk merakam video. Korang tidak perlu pun kamera-kamera yang mahal, editing, lighting yang mahal dan sebagainya. Cukup korang mulakan dengan apa yang ada. Kalau korang ada kamera di smartphone, gunakan smartphone sebagai kamera. Kalau tidak ada mikrofon yang bagus, cari di Shopee yang murah-murah, yang bawah 50 pun banyak. Korang boleh connect di smartphone dan cari lighting yang murah-murah, ataupun kalau tidak mau lighting, korang rakam video di luar rumah, di hadapan tingkap dan sebagainya. Yang penting adalah korang mula dulu. Jangan tunggu nantilah aku ada kamera yang mahal, aku ada audio yang aku ada mikrofon dan lighting yang mahal, baru korang mau mula buat YouTube. Pastikan korang mula dulu, upgrade hari demi hari, kemudian bolehlah korang capai. Sebab apa? Sebab YouTuber yang ada jutaan subscriber, ada ratusan ribu subscriber yang sudah berjaya pada hari ini, mereka juga start daripada kosong. Tidak ada yang start YouTube terus dapat 100,000 subscriber. Semua mula daripada bawah. Jadi korang perlu mulakan dengan apa yang korang miliki. Kalau ada smartphone, gunakan smartphone sahaja untuk buat video di YouTube. Jadi secara kesimpulan, apa yang saya boleh katakan adalah, sebelum korang terjun ke dunia YouTube, sebelum korang menjadi YouTubers, pastikan korang membuat research, kajian terlebih dahulu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di platform YouTube ini. Kemudian korang boleh cari mentor ataupun siapa-siapa yang boleh jadi rujukan apabila korang menghadapi masalah tentang YouTube, ataupun korang boleh mencari guru-guru yang boleh mengajarkan tentang editing video dan sebagainya. Semua ada di YouTube. Dan sebelum saya terlupa, ada satu program untuk YouTuber-YouTuber yang masih baru dan yang mahu menjadi YouTuber, iaitu ASEAN YouTube Creator, yang mana dalam program tu ada YouTuber-YouTuber yang akan membimbing korang bagaimana untuk menjadi YouTuber yang berjaya, bagaimana untuk menghasilkan video yang baik, bagaimana untuk mendapatkan subscriber, viewer yang ramai dan juga banyak
bagaimana untuk mendapatkan subscriber, viewer dan juga macam-macam lagi yang korang akan belajar pada yang mana tenaga pengajarnya ada 6 orang YouTuber yang sudah dapat puluhan ribu subscriber, termasuk saya sendiri, Bro Jeb Share. Bro Jeb Share ada, Kadok ada, Cikgu Luan ada, Cak Lonjong, Indo React TV, siapa lagi? Akmal Azwar daripada Asa Production. So, jadi siapa-siapa yang berminat untuk menjadi YouTuber, yang mahu belajar tentang YouTuber daripada 6 orang YouTuber yang saya sebutkan tadi, korang bolehlah daftarkan diri korang ke program tersebut di link description yang saya letakkan di bawah. Nanti boleh cek di description macam mana untuk daftar, ada link di situ untuk korang macam mana untuk daftar ke program ASEAN YouTube Creator ni lah. Jadi saya doakan korang semua boleh berjaya dan saya rasa itu saja untuk video kali ini. Kita akan jumpa di video akan datang. Saya Bro Jeb, sharing tanpa boring. Assalamualaikum.